pada tahun ini, pada kali ini saya dapat catatkan ada 17 perkara secara spesifik telah disebut cadangannya yang berkaitan dengan undang-undang percukaian atau peraturan percukaian. Daripada 17 perkara yang dicadangkan baru ini, hanya satu yang merujuk secara khusus kepada rakyat teramai atau orang biasa. 16 yang lain semuanya merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang memanfaatkan sektor korporat, sektor perdagangan besar, sektor perniagaan, dan juga sektor yang tidak memberi manfaat secara langsung kepada orang ramai atau rakyat yang teramai. Tuan-tuan betul, seperti senarai lampiran yang diberi, yang diedarkan oleh semua ahli-ahli parlimen, daripada cadangan memberi galakan cukai kepada perusahaan kecil dan sederhana, mendaftarkan paten cap dagangan, menambah baik galakan cukai pelancongan kesihatan seperti yang disebut oleh rakan Sungai Siput tadi, cukai kepada individu yang melanggan jalur lebar, di mana kita tahu perkhidmatan ini hanya didapati dan dinikmati oleh rakyat atau masyarakat yang berada di dalam bandar, langsung tidak ada kena-mengena secara khususnya dengan masyarakat luar bandar, apatah lagi yang tidak punya akses. Dan jauh sekali kepada rakan-rakan kita yang hanya bercerita tentang ingin mendapatkan kemudahan air bersih dan elektrik yang begitu asas. Hari ini kita dengar rintihan untuk diadakan atau dibekalkan genset, berpuluh kali perkataan genset disebut, kerana untuk mendapatkan kemudahan elektrik yang cukup. Memang jauh sekali kalau mereka ni mendapat kemudahan jalur lebar di tempat mereka. Dan cukai yang kita cadangkan itu mengecualikan cukai terhadap yuran-yuran langganan sebanyak RM500. Ibaratnya kita memberi wang secara direct ke dalam saku rakan-rakan ataupun penduduk yang memang sedia ada, mewah, dan juga mendapat kemudahan-kemudahan seperti kelas pertama rakyat di dalam salah satu negara maju. Ini memang cukup berlawanan dan cukup contradictory dengan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh rakan-rakan kita yang berada di kawasan pendalaman di Sabah maupun di Sarawak. Dan begitu juga galakan yang begitu terperinci diberi kepada bangunan yang telah memperoleh sijil Green Building Index, diberi pengecualian juga. Diberi juga pengecualian kepada pengecualian duty stamp ke atas surat cara pembiayaan secara Islam. Ini juga merujuk kepada beberapa elemen memperkembangkan lagi produk-produk yang berasaskan perbankan Islam. Itu memang baik dan bagus, kerana seluruh dunia melihat bahawa perbankan Islam ataupun pakej-pakej kewangan Islam adalah alternatif kepada konvensional yang ada sekarang. Memang berikutan daripada krisis kewangan ekonomi global, peralihan telah mula berlaku dan memberi fokus kepada produk-produk kewangan Islam yang merupakan alternatif tadi. Namun kita merasa ralat atau merasa ragu, kerana kita lihat persediaan ataupun infrastruktur untuk memperbanyak dan mempermudahkan pakej-pakej ini atau produk-produk ini tidak ditumpukan dalam bajet ini. Sebaliknya menumpukan kepada menggunakan produk ini atau memudahkan premis untuk membina produk ini sebagai vehikel semata-mata untuk mendapatkan pengecualian dan galakan-galakan. Kita tengok ada lanjutan tempoh galakan cukai bagi mempromosikan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa. Sekali lagi disebut di bawah lampiran 7. Lampiran 8 juga menyebut tentang galakan cukai pemotongan 100% diberi kepada syarikat broker saham Islam. Syarikat broker ni apa kerja syarikat broker? Adakah kita sudah mampu atau kita sudah bersedia untuk memperkenalkan elemen brokerage fees yang berdasarkan pada Islamic banking atau Islamic financial? Sudah tentu tidak ada. Sekarang ni tidak pernah lagi disebut atau diwawarkan, tetapi kita telah pun membawa cadangan untuk mengecualikan cukai ke atas promosi itu sebut, kerana tujuan untuk mempromosikan perkara itu. Begitu juga
tentang elemen pengecualian-pengecualian lain, semuanya diberi seperti lampiran 10. Menyeragamkan layanan cukai kepada Special Purpose Vehicle Company, SPV, dengan izin Special Purpose Vehicle diwujudkan untuk apa, Tuan Yang Bertua? Selalunya syarikat-syarikat berbentuk SPV diwujudkan hanya untuk tujuan menjadi orang ketiga, menjadi buffet kepada dua company yang berurusan. Sebagai contoh, satu syarikat JLC yang mempunyai kepentingan, memegang kepentingan kerajaan, membuat urusan dengan satu syarikat yang beroperasi atau foreign based company. Di antara dua syarikat ini diwujudkan satu company atau satu syarikat di tengah yang disebut sebagai Special Purpose Vehicle, syarikat yang menjalankan atau memain peranan khusus untuk menjadi orang tengah kepada tiga syarikat ini. Saya tidak mahu mengaitkan tentang syarikat-syarikat yang belum lagi wujud, tapi kita dapat satu contoh yang disebut dan memang contoh ini agak popular. Syarikat Pari Mekar Sinan Berhad diketahui umum bahawa syarikat ini adalah syarikat SPV, Special Purpose Vehicle, yang telah ditubuhkan di dalam urusan jual beli kapal selam dan jual beli peralatan-peralatan perang yang berkenaan dengan ataupun secara khusus menyentuh tentang urusan Kementerian Pertahanan Malaysia secara rasmi dengan satu syarikat yang beroperasi atau beroperasi atau ditubuhkan di negara Perancis. Ini di antara contoh SPV. Sekarang kita membawa satu cadangan di dalam lampiran 10 yang diedarkan kepada kita dengan terang dan nyata, menyebut cadangan pada kali ini memberi layanan cukai kepada Special Purpose Vehicle Company. Macam mana kita boleh terfikir untuk memberi atau membawa cadangan ini untuk diterima oleh semua orang, termasuk ahli-ahli parlimen yang ada? Kalau ada pun 10 orang dalam dewan malam ni pun tak apalah, tapi sekurang-kurangnya kita diminta supaya membincang, dan seterusnya saya dengar semua orang menyokong kepada perkara ini. Saya mengambil kesempatan pada malam ini untuk menyatakan hasrat rakan-rakan kami supaya kerajaan menilai semula atau mempericikan atau membuat satu cadangan berangkai atau cadangan tambahan supaya elemen Special Purpose Vehicle ni tidak dilihat atau tidak ditohmah oleh masyarakat umum, utamanya masyarakat yang mengambil isu cukai sebagai isu concern mereka, isu yang menjadi perhatian mereka. Masyarakat pembayar cukai di negara kita, Tuan Yang Bertua, tidak ramai. Di antara cukai-cukai individu yang membayar, yang contribute jumlah cukai di negara kita hanya dalam sekitar 18% saja, dan sebahagian besar daripada jumlah itu disumbangkan oleh cukai-cukai korporat dan cukai-cukai syarikat, termasuk juga cukai petroleum dan cukai pendapatan yang berasaskan petroleum dan aktiviti-aktiviti yang berkait dengannya. Tuan Yang Bertua, kita tidak mahu tomahan ini berlanjutan, akhirnya kita hanya dituduh atau dilihat sebagai anggota parlimen di pihak pembangkang, dikatakan sebagai mengkritik semata-mata, sedangkan kita membawa isu yang betul, isu yang tulen untuk kita perlihatkan. Bukan niat kita untuk mengkritik dan hanya semata-mata memberi pandangan negatif terhadap isu-isu ini. Saya ikhlas bersama rakan-rakan yang lain, walaupun hari sudah mencapai pukul 9 waktu malam, orang semua dah balik, namun saya masih lagi tetap akan cuba untuk membawakan kefahaman kepada rakan-rakan yang lain. Saya juga mahu insya-Allah rakan-rakan ahli pentadbir kaki-tangan kerajaan yang berada di belakang, di depan saya, supaya melihat dan meneliti perkara ini. Sekiranya kami tidak tepat dan tidak sharp dalam melihat perkara ini, saya minta kepada mereka supaya memberi guidance dengan izin yang betul kepada menteri ataupun kepada timbalan menteri yang menjawab, supaya perkara ini diperjelaskan. Saya rasa ini satu
satu situasi win-win atau menang-menang yang sepatutnya kita ambil. Bukanlah semata-mata kita mencari langkah untuk melepaskan jawapan supaya perkara ni dapat di reason out. Ini bukan fungsi yang sepatutnya kita mainkan. Bagaimana kita boleh berpuas hati apabila seperti yang dikatakan oleh Gombak dan rakan-rakan yang lain, RPGT atau Real Property Gain Tax dimasukkan semula dengan kadar memegang 5%, diwajibkan atas 10% harta tanpa mengira berapa jumlah dan nilainya. Ini adalah satu perkara yang cukup pelik dan cukup susah untuk kita realisasikan atau kita reason out kepada masyarakat umum di luar sana. Saya menghadapi banyak